Salam Reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taja wan sang hao vanakkam. Masalah last speaker ini memang dah jadi tak ada point lah. Semua point telah dijelaskan. Dan malam ini, besok juga malam kita masih bekerja. Saya tidak mau mengambil masa yang panjang. Saya ingin mula dengan satu perkara yang tidak ada kena-mengena dengan Selangor. Baru-baru saja British Academy of Film and TV Award telah memberi anugerah kepada satu filem yang baru yang diarah oleh independen. Nama filem ini yang mendapat award ini namanya King's Speech. Itu adalah dalam bahasa Melayu titah baginda raja. King's Speech ini adalah satu filem yang menggambarkan cerita King Henry untuk menyediakan ucapan beliau kepada Dewan yang pertama, Parlimen. Dan inilah satu cerita yang kita boleh terjemahkan di Selangor ini. Sekarang kita harus dimaklum sejak dulu tradisi institusi diraja ini. Raja yang disanjung tinggi. Tapi kalau kita ikut tradisi demokrasi, titah baginda atau King's Speech ini disedia oleh Perdana Menteri dan diasuh oleh pegawai-pegawai tinggi dan menteri-menteri. Ini bukan satu sistem yang merampas atau menafikan hak raja. Kita tidak seharusnya kata kalau raja tidak sediakan ucapan beliau, ini bermaksud kita menafikan hak raja. Ini adalah kerana sistem kita ingin memuliakan raja. Raja yang berucap ini adalah bukan raja sebagai seorang individu. Raja bukan sebagai seorang yang seperti orang biasa. Tapi raja dalam konteks sebagai institusi diraja adalah suara kepada rakyat atau subjek dia atau rakyat. Itulah sebab rakyat yang memilih seorang pemimpin, seorang wakil yang memberi nasihat kepada raja. Dalam konteks negeri, menteri besar. Dalam institusi negara, Perdana Menteri. Perdana Menteri atau menteri besar yang dipilih oleh rakyat akan menyediakan teks ucapan raja supaya raja ini menyentuh dan mewakili kehendak majoriti rakyat. Ini bermaksud sistem demokrasi kita yang kita amalkan sebenarnya tidak bertentangan dengan sistem beraja. Siapa yang ingin melagakan kedua-dua konsep ini sebenarnya bukan saja tidak faham apa konsep demokrasi, tetapi mempunyai niat jahat untuk mencemarkan institusi diraja dan pada hakikatnya, akhirnya mungkin juga akan merosakkan institusi ini. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kita ingin tegaskan, berulang kali kita tegaskan bahawa Pakatan Rakyat ini, kita mempertahankan semangat perlembagaan negara kita. Kita mempertahankan prinsip demokrasi dan kita juga mensanjung tinggi sistem demokrasi
atau perlembagaan beraja ini. Itulah sebab kita tolak seberang kuasa-kuasa politik yang cuba memperalatkan raja untuk mencapai matlamat politik mereka. Itulah sebab kita lihat selama ini yang apa kita nak pulihkan dalam manifesto Pakatan Rakyat, kita ingin kembalikan kesucian institusi kita supaya kita boleh berfungsi dalam demokrasi yang sihat. Tetapi kita jelas melihat ada golongan-golongan yang tertentu yang mempunyai kepentingan pribadi. Mereka cuba mengalatkan apapun untuk mempertahankan kedudukan mereka. Kenapa mereka perlu melakukan begitu? Desperate saja. Kita jelas dalam 12 tahun kita berjuang sejak tercetusnya reformasi. Kita pernah menyaksikan bagaimana institusi kehakiman, polis, pegawai-pegawai kaki tangan kerajaan, media, semua institusi ini dalam demokrasi, dalam sistem ini sepatutnya dianggap sebagai institusi yang keramat, sacred institution, yang membebaskan daripada politik, campur tangan politik. Tapi untuk mempertahankan kedudukan satu golongan yang mempunyai rekod rasuah dan pelbagai penyelewengan, mereka sanggup memperalatkan semua ini. Dari polis hingga hakim hingga kaki tangan kerajaan. Dan kebelakangan ini mereka telah mempermainkan isu diraja untuk mempertahankan kepentingan ini. Dan kita telah lihat ini yang kita sebut batasan atau baris pertahanan yang terakhir bagi UMNO, Barisan Nasional, yang kita sentiasa sebut 3R ini. Race, religion, dan raja. And royalty. Kaum, agama, dan raja. Mereka sanggup menggunakan. Dan ketiga-tiga ini dicampur, digabung sekali. Kalau kita sebut sesuatu saja, ini mencabar kedudukan orang Melayu. Sikit-sikit, ini mengenepikan Islam. Tiba-tiba pula nak berperang dengan raja. Kalau kita sebut nak pulihkan institusi polis, kita tidak menghormati kedudukan orang Melayu. Apa kena-mengena dengan ini? Bila kita bawa isu, kita nak bawa komisen, nak siasat penyelewengan, salah guna. Banyak anak-anak muda ditembak mati tanpa prosedur yang betul. Ini menghina kedudukan orang Melayu. Tak ada kena-mengena. Yang jadi mangsa Melayu ada. India ada, Cina ada. Yang kita mempersoalkan bukan orang Melayu yang duduk, yang menjadi pegawai polis. Yang kita mempersoalkan adalah prosedur. Dan cara tidak ada check and balance. Dan pegawai-pegawai tinggi yang rasuah memperalatkan pegawai di bawah. Rasuah dan pelbagai penyelewengan dan pembaziran yang menyebabkan pegawai-pegawai polis kita tidak dapat gaji yang baik dan kebajikan yang baik, yang menyebabkan kurang disiplin dalam pasukan polis kita. Yang kita ingin reformasi ini sebenarnya memulihkan profesionalisme polis dan memberi supaya rakyat hormat kepada polis. Dan ini juga polis diraja. Semua ini adalah sebahagian daripada package perubahan kita. Dan mereka yang takut kepada perubahan sekarang menggunakan isu-isu yang sensitif, yang cuba menaikkan
suhu politik dengan cara yang emosi tanpa memandang kepada isu-isu ini. Isu SS, Setiausaha Kerajaan Negeri. Tidak ada mana-mana badan boleh terima seseorang pegawai tanpa konsultasi, tanpa perundingan. Takkanlah Menteri Besar dilantik seorang Setiausaha Negeri tanpa runding dengan dia. Kita nak kahwinkan anak pun memang betul. Hak itu hak bapa. Anak kita nak kahwin. Tapi takkanlah kita cari tunang ke, cari menantu ke, kita tak tanya anak kita suka tak suka. Kita bagi saja. Taklah, ini hak saya. Ini bukanlah zaman sekarang, tak boleh. Itulah sebab kita lihat dalam Barisan Nasional, setiap menteri dia SUK ada, tapi tidak pernah ada seorang yang dilantik tanpa rujuk kepada menteri. Kenapa Selangor ini special? Kenapa kita lihat di semua negeri-negeri Selangor dijadikan single out? Nak masuk pejabat, nak lantik melalui back door, jumpa sultan melalui back door, masuk office 6:45. Biasanya di seluruh pejabat menteri besar, saya tahu Tan Sri Khalid yang paling awal datang ke office. Tapi Kusrin nak tunjuk dia lebih rajin. Dia datang 6:45. 15 minit sebelum menteri besar sampai. Sudah clock in. Dia takut tak boleh diterima atau tidak. Kalau betul dia yakin prosedur pelantikannya sah, tak kira dia datang pukul 10 ke atau pukul 9, masuklah office. Mungkin dia takut kalau dia masuk pukul 10, Pak Ika akan kata, lewat hari ini, sah, kita boleh pecat you. Itulah sebab dia datang awal. Jadi tak ada alasan nak gantikan dia. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya tidak mau berpanjang lebar dengan prosedur pelantikan ini. Tetapi prinsip persekutuan adalah kita menghormati semua negeri-negeri dalam persekutuan Malaysia ini adalah negeri yang berdaulat. Apatah lagi, negara kita UMNO yang sentiasa mengatakan secara simbolik kedaulatan dan kuasa negeri-negeri dan negara kita dipegang oleh Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja Melayu. Itu bermaksud tidak kira Perlis yang kecil atau Selangor atau Pahang. Ini adalah negeri-negeri yang berdaulat, yang mempunyai hak sendiri, yang bergabung dalam persekutuan Malaysia secara sukarela, yang menyerahkan sumber dan berkongsi kekayaan untuk membentuk persekutuan atas keleraan rakyat masing-masing. Nah, itu kita harus ingat. Inilah asas pembentukan persekutuan Malaysia. Inilah asas negara kita. Dan kita sebut, nak ajar sejarah kepada anak-anak kita. Tapi kalau foundation negara kita tidak ingat, dan undang-undang kita tidak akan dimuliakan.